Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan surau, tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan Bilal, pegawai jawatan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Alhamdulillah, Allah memilih kita, diberi kita petunjuk, keimanan, keislaman, aman, sehingga kita berada di rumah Allah ini, insya-Allah mendapatlah khazanah-khazanah rumah Allah. Niat untuk kita datang, dapat pahala. Kita berjalan, perjalanan kita, sama ada berjalan ke naik kereta ke motor, dapat pahala. Kita masuk masjid, kita niat masuk masjid, Allah maftah li abwaab rahmatnya, boleh pahala. Kita masuk masjid boleh pahala. Kita solat-solat sunat, solat tahmid boleh pahala. Kita intikaf boleh pahala. Seterusnya lah, berjamaah, kita berzikir, tazkirah. Ada sahabat-sahabat yang berpuasa, alhamdulillah. Yang mana belum tentu lagi, kalau kita berada di rumah tu, belum tentu lagi dapat khazanah yang besar tu, tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, kita pada siri yang lepas, Syama'il Muhammadiyah, kisah kesempurnaan hidup Nabi ini, kita baca tentang khatam atau cap kenabian. Hadis yang pertama, khatam ni ialah tanda kenabian yang ada di belakang Nabi. Jadi Su'aid bin Yazid ni, dia cerita, dia nampak bila makcik dia bawa dia jumpa Nabi, dia nampak lah, dia ni tak sihat. Kemudian makcik dia ni hantar kat Nabi. Kemudian Nabi mengusap kepalaku, dia kata mendoakan keberkatan untukku. Kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Bila Nabi berdiri tu, dia nampaklah cap kenabian di belakang Nabi tu, tuan-tuan. Itu hadis yang pertama, tuan. Kita banyak habis menceritakan kisah yang mana Salman Al-Farisi tak ada hadis ini, tapi disebut kisah Salman Al-Farisi pun nampak tanda kenabian tu di perkuburan Al-Baqi'. Maknanya dah dua dah dalil dia nampak cap kenabian tu, kan. Tapi cerita Salman Al-Farisi ni panjang, sampai kita dapat satu hadis je. Sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah, dalam hadis ni dia sebut pengajaran dia tentang tip nabawi. Tip nabawi. Tip ni
medik tuan, medical, perubatan Nabi. Nabi buat macam mana? Nabi usap kepala dia, kemudian Nabi doakan, kemudian ambil minum air lebihan daripada bekas, bukan lebihan, bekas daripada wuduk Rasulullah. Itu satu cara tip kenabian, tuan. Jadi dalam Islam ni ada perubatan Islam, kita panggil syifa kan, darul syifa tu. Jampi pun ada, jampi. Kita nak tidur, kita tadah dua tangan ni, kita masuk, kita buat gini, kita baca 3 kul. Dah habis 3 kul, kita pun sapu seluruh badan. Maknanya menunjukkan bacaan ayat Quran ni ada barakah dia untuk dibuat. Kalau yang 3 kul tu untuk melindungi daripada gangguan, kan. Dan Rasulullah pun pernah dijampi oleh malaikat Jibril, tuan. Malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah. Dia tanya, kamu sakit ke? Nabi kata, ya, aku sakit. Tak sihatlah manusia. Nabi ni sifat harus dia, sakit tu sifat harus dia, Lepas tu Jibril pun jampi, Bismillahi uraqika. Uraqi tu aku ruqyah kamu, aku jampi kamu. Ni semulia-mulia penghulu malaikat menjampi semulia-mulia penghulu Nabi. Kan tuan-tuan. Jadi cantiklah. Bismillahi uraqika min kulli syai'in yu'zika. Aku jampi engkau daripada semua perkara yang menyakit kamu. Tuan, kan? Kemudian min kulli syarri nafsin au ainin hasid, daripada semua kejahatan seseorang ataupun ain penyakit ain, jenis orang hantar sihir dengan mata. Bismillah, Allahu yashfika. Allah yang menyembuh. Aku jampi, tapi yang menyembuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tuan. Kalau boleh hafal, tuan. Tapi tak adalah kitab kita ni. Bolehlah, maknanya kalau untuk anak ke siapa ke, kita boleh guna jampi tadi tu, kan? Kita ni yang kita biasa ambil barakah Al-Quran ni ialah barakah Yasin lah, tuan. Barakah Yasin. Bila ada baca Yasin setengah tempat lah, maka banyak dah botol. Buka tudung botol tu, kan. Kemudian dah habis baca Yasin, masing-masing awak balik. Ada ke tak ada? Ambil barakah. Ada, memang ada lah. Bacaan Quran tu diambil barakah, dibaca pada air. Ada, perubatan Islam memang ada, kan. Cuma dia tak khusus Yasin, dia khusus semua Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa, penawar dan rahmat kepada orang-orang beriman. Semua ayat Quran tu boleh ambil berkat, kan. Yasin ialah di ayat Quran juga, tapi tak adalah dalam sunnah ke, dalam hadis ke, Yasin saja. Tak adalah yang maknanya nak ambil berkat ni Yasin saja. Semualah. Kalau kita baca surah Baqarah tu, kita satu khatam tu pun barakah juga, tuan. Baik, itu dia punya huraian hadis, tuan. Kita masuk kepada hadis yang ke-16.
Saya pun tak ingat sampai kat mana, tak tanda. Apalah, kita baca je hadis yang ke-16. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuddatun hamra misla baydatil hamamah. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat cap kenabian yang berada di antara dua berikat Rasulullah SAW, berupa benjol daging berwarna merah yang saiznya atau rupanya seperti telur burung merpati. Jadi ini lagi hadis cerita tentang khatam ni tuan-tuan. Kan? Khatam, cap kenabian. Cap tu makna tanda kenabian belakang ni. Ni dia kata di antara dua berikat. Dah bawah sikit dah. Kan? Di antara dua berikat. Lepas tu dia, yang ni dia bagi tahu benjol. Dia sebut pula daging warna merah. Maknanya ada punya benjol yang berdaging lah, yang berwarna merah. Kemudian dia kata seperti telur burung merpati. Tuan, hari tu dia bagi bandingan macam telur juga, burung hanjalah. Tak tahu burung apa hanjalah ni, maknanya burung macam burung merpati jugalah. Kan? Lepas tu macam butang, dia kata butang kelambu. Butang kelambu kita tak tahu dah kelambu masa tu orang Arab. Tapi maknanya kita boleh bayangkan cap kenabian tu besar telur je. Besar telur. Kalau ikut hari ni berbenjol. Kemudian dia sebut daging warna merah. Baik. Dalam riwayat bawah tu Sahih Muslim kitab Fadail, Jami' al-Tirmizi kitab Manaqib 3644. Dalam Sahih Muslim, dia hadis tadi, Muslim riwayat sahih lah. Kemudian tapi dia tak sebut tentang Uddah Hamra, benjol warna merah tu dia tak sebut. Yang sebut tu Tirmizi saja. Jadi tapi khatam tu ada di antara dua berikat Rasulullah tu. Ada sama-sama sebut lah. Cuma yang sebut tu Tirmizi je yang sebut benjol warna merah tu. Jadi tuan-tuan, huraian dia nak ceritanya Uddah Hamra ni, benjol warna merah ni, yang saya sebut tadi Muslim tak ada sebut. Cuma yang sebut tu ialah Tirmizi. Tapi nak bagi tahu memang merah. Merah tu sebabnya Nabi pun merah juga. Nabi ni putih ke merah-merahan badan dia. Jadi warna tu kalau kata merah pun tak heranlah, sebab badan Nabi pun ke merah-merahan. Dia hurai kat sini. Kemudian dia kata sebagian ulama yang lain berkata riwayat yang terdapat lafaz Uddah Hamra tu, benjol merah tu adalah dhaif. Ialah dhaif, tak adalah kata dia yang ditolak ni dhaif jiddan, dhaif sangat-sangat. Riwayat dia bermasalah banyak dah. Ni dhaif. Tapi ada pula hadis lain yang terang makna yang sama. Cuma yang Uddah Hamra ni dia kata hadis dhaif daripada Imam Tirmizi. Kemudian tuan-tuan, menurut penilaian ulama-ulama hadis, riwayat yang menyebutkan tambahan tersebut adalah dhaif. Maka yang sahihnya hadis Jabir bin Samurah ni menyebutkan aku telah melihat cap kenabian yang berada di antara dua berikat Rasulullah seperti telur burung merpati. Yang sahih itu.
Yang kata Rudah Hamra ni dhaif, tapi hadis jugalah. Tuan-tuan. Ungkapan seperti telur burung merpati adalah dari segi saiz dan bentuknya yang bulat, bukan dari segi warnanya, kerana dinyatakan tadi bahawa warnanya adalah kemerahan atau kemerahan seperti warna kulit Nabi. Kemudian dalam riwayat Imam Ibn Hibban, dia sebut bunduqah, macam peluru macam mana tahu, daripada daging, kan? Menurut riwayat Imam Bahaki dalam Dalail, seperti As-Sala'ah dalam Maqamuh Mabawi kata, bermaksud bunduqah ni gembul, iaitu putih badan atau buku-buku daging. Maknanya khatam ni, cap penabian ni dia memang berbenjuk lah, memang timbul. Tu je yang kita nak faham. Kemudian ada pula kata seperti gumpalan rambut. Riwayat tersebut saling menyamai, maknanya antara satu sama lain. Punca berbeza adalah penglihatan sahabat-sahabat. Jadi ada sahabat tengok dari dekat, ada dari jauh, ada dari sisi. Jadi itulah keluar cerita macam-macam, kan? Tapi semuanya betul, kan? Semuanya betul, berpandukan pemandangan mereka dari jauh, dari dekat, dari sisi, tuan-tuan. Kemudian hadis yang ke-17, tuan-tuan, seterusnya, an Rumaisah radhiyallahu anha, ni perempuan ni, Rumaisah. Rumaisah. Sami'tu Rasulullah SAW walau asyau an uqatila, bukan, an uqabbila al-khatam allazi baina katafaihi min qurbah dafa'altu yaqulu li Sa'di bin Mu'az yauma mata ihtazza lahu arash ar-Rahman. Diriwayatkan daripada Rumaisah radhiyallahu anha, semoga Allah meridha kepadanya, dia perempuan. Beliau menceritakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW ketika itu aku ingin mengucup khatam di antara dua tulang berikatnya. Boleh ke budak perempuan nak cium khatam Nabi ni? Dia budak-budak lagi, tuan. Dia budak-budak lagi. Kerana dekatnya baginda denganku. Ni dalil yang seterusnya nampak khatam Nabi ni. Kalau aku nak cium, boleh dekat sangat aku dengan Nabi. Nescaya aku boleh melakukannya, boleh nak cium. Uqabbila tadilah. Uqabbila maknanya kucup, tuan. Nescaya aku boleh melakukannya. Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, ada dua cerita lah. Satu cerita dia nampak khatam Nabi, satu lagi dia dengar Nabi bersabda. Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya, Arash ar-Rahman telah bergoncang kerana kematiannya. Tuan, tuan ni sahabat yang hebat ni, kita kena tahulah. Sa'ad bin Mu'az nak cerita tentang khatam Nabi. Rumaisah ni, tapi dia riwayat sekali hadis Nabi cakap. Masa dia dekat dengan Nabi, nampak khatam Nabi tu, dia dengan Nabi bersabda. Cerdik jugalah Rumaisah ni, kan? Dia kata masa Sa'ad bin Mu'az ni mati, bergegar Arash, tuan. Baik, siapakah dia Sa'ad bin Mu'az ni? Dan sebab kita sebut, macam kita sebut Salman Al-Farisi lah. Dia ni masuk Islam tak lama, tuan. Sebab dia Ansari, orang Ansar.
dalam lebih kurang 6 tahun je dia mati, umur tak sampai 40 kan. Sa'ad bin Mu'az ni. Tapi sampai bergegar arash ni. Yang bergegar arash. Sebab apa bergegar arash? Sebab malaikat gembira nak menerima kematian dia tu. Dan kenapa hebat sangat ni? Dan dalam hadis yang lain Nabi kata bila orang nak bagi Nabi sundus, sundusin wa istabraqin, sutera, Nabi kata orang lelaki tak boleh pakai. Dia kata sebenarnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az ni dalam syurga nanti lebih baik daripada sutera yang kau nak bagi ni. Maknanya masa tu atas dunia lagi. Kan? Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az ni masuk syurga lah. Memang dia kata sapu tangan nanti, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az ni dalam syurga nanti lebih baik daripada sutera yang orang nak bagi Rasulullah tu. Betul. Jadi apakah yang hebat sangat? Kita dah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun Islam, tak tahu lagi dijamin syurga, bergegar arash kan. Ni bergegar arash ni kan. Jadi dia Sa'ad bin Mu'az ni dia merupakan kesayangan Rasulullah sebab dia tak banyak sangat cerita dia. Dia terlibat dalam 3 perang tu, Badar, Uhud dan Khandaq. Dia terlibat dalam 3 perang tu. Tapi dia ni bersungguh, keikhlasan dia tu, keikhlasan yang Nabi Rasulullah tengok bersungguh-sungguh kan. Sehingga dalam perang Khandaq tu dia terluka. Ada sebut kat sini dekat tempat darah tak berhenti mengalir ni, dekat lengan ni, ada sebut kat mata. Jadi Rasulullah pun letak besi lah, tak besi panas. Dia perubatan Islam ni ada besi panas kalau pandai lah kan. Baik sekejap. Kemudian dalam perang Khandaq ni Bani Quraizah ni Yahudi yang sekarang ni lah, yang buat hal sepanjang zaman ni. Dia berpaling tadah dalam perjanjian. Dia ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Masing-masing ada cerita sendiri Bani ni kan. Semua tak dipakai. Memanglah yang sampai sekarang ni perangai dia macam tu lah. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ni dia tak akan puas hati pada kamu ni sampai kamu ikut agama dia. Betul lah tuan-tuan kan. Jadi Bani Quraizah ni masa perang Khandaq tu dia berpaling tadah, dia serang pula orang Islam. Tu kata jahat. Dia janji sama-sama nak mempertahankan Madinah. Dalam piagam Madinah ada perjanjian. Dia boleh jadi musuh dan selimut pula kan. Jadi orang Islam ni nak lawan sekutu ni lagi. Kebanyakan bangsa Arab masa tu terlibat menyerang Nabi di Madinah ni dalam perang Ahzab tu. Ahzab, kumpulan yang menyerang Islam, pasukan-pasukan yang bersekutu. Ahzab ni yang menyerang Islam. Tapi akhirnya Allah turunkan ribut taufan apa semua, menanglah Islam. Lepas tu menang Islam ni, pergi serang Bani Quraizah pula. Bukan sembarangan tuan-tuan. Bani Quraizah ni dia dari dulu dia bersiap dengan macam tu lah. Yahudi ni dia memang jaga kekuatan tentera dia.
25 hari kepung Quraizah ni. Bani Quraizah Yahudi ni. Bila menang, jumpalah 1,500 pedang. Sekarang ni pun dia kekuatan tentera dia antara yang terkuat dunia tuan. Dia memang gitu dasar dia. Dia bersedia dengan kekuatan, kan? 2,000 tombak. Tujuan dia nak serang orang Islam. Persiapan dia dirampas oleh orang Islam. Lepas tu 300 baju besi, 500 perisai. Dia rampas semua dah. Kemudian Nabi tanya Sa'ad bin Mu'az, aku serah pada engkau Sa'ad bin Mu'az, nak hukum apa Quraizah ni? Sa'ad bin Mu'az kata, kita bunuh semua yang lelaki yang berperang tu, yang perempuan dengan anak-anak jadi hamba. Rasulullah ikut, bunuh tu, kan? Yang sempat dibunuh. Jadi tak heran dah kalau kata Hitler membunuh 2 juta. Dia pembunuhan beramai-ramai ni, Israel ni, Yahudi ni, bukan sekali, bukan 2 kali, tak banyak kali. Sebab dia tak boleh. Jadi kalau kita berkawan dengan orang ni, kan, seronok, baik, apa kan. Tapi kalau kita berkawan ni asyik cari pasal je, kan. Jadi orang marah. Sama lah perangai Yahudi ni, kan. Kan? Sama yang sekarang ni pun sama je, kan? Jadi itulah tuan-tuan, kisah ni Sa'ad bin Mu'az. Dia lepas tu dia cedera dia itu membawa kepada kematian dia lah, syahid lah, kan. Masa pikul mayat dia tu, yang pikul tu ada orang munafik. Yang Madinah ni bercampur aduk munafik. Dia kata mayat Mu'az ni, Sa'ad bin Mu'az ni ringan, dia kata. Ni dia kata sebabnya Sa'ad bin Mu'az ni hukum orang yang Bani Quraizah berat sangat, bunuh semua, kan. Kemudian Nabi jawab, Sa'ad bin Mu'az ni jenazah dia ringan sebabnya malaikat pikul sama, tuan. Tu dia kata hebat nama Sa'ad bin Mu'az ni, dia ada riwayat cerita ada perempuan cantik di Madinah tu. Sa'ad bin Mu'az ni, dia Allah takdirkan dia kulit gelap. Bila Rasulullah ni Sa'ad bin Mu'az ni kata, aku jamin kau pergi Minang lah, gadis tu. Dia pergi jumpa dengan bapa perempuan tu, kena halau. Yelah, kulit gelap, anak dia paling cantik di Madinah, nak kahwin dengan orang kulit gelap. Contohlah, tuan kan. Lepas tu anak dia kata, ayah, ini pilihan Rasulullah ni. Ayah tolak ni, pilihan Allah dan Rasulullah ni. Baru lahir dia sedar, anak dia pula bagus, kan. Kalau kira dia pun tak nak, sebab tak sekupu dengan dia. Kemudian ayah dia pergi minta maaf dengan Rasulullah. Kemudian nak kahwin tak ada duit pula. Rasulullah kita minta derma dengan sahabat. Sahabat-sahabat yang banyak duit, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bagilah. Bila dia cukup duit tu, tiba-tiba seruan untuk berperang lagi, kan. Jadi dia duit yang didapat tu dia beli kelengkapan perang. Tak sempat pun bersama dengan isteri dia, kan. Akhirnya dia syahid sebab luka dia tadilah.
tuan-tuan. Jadi itulah mengenai Sa'ad bin Mu'az, tuan. Ya. Jadi tentang hadis tadi, Rumaisah ni tengok dari dekat, kan? Tengok dari dekat, nampaklah khatam Nabi tu, Masa tu Rumaisah ni dia kecil lagi. Maknanya Nabi ni budak-budak kecil tak takut kat dia. Kadang dia bawa, dia pegang budak-budak ni, pimpin tangan Nabi, dia berjalan keliling pusing-pusing Madinah tu. Nabi dia baik dengan budak, baik dengan siapa saja. Itu sunnah dah tuan, kan. Jadi ada cerita sini tentang Sa'ad bin Mu'az sikit, yang saya tak cerita lagi. Dia memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Saya nak pastikan tuan-tuan kenal sahabat-sahabat yang disebut dalam kitab kita ni. Jadi maknanya sebelum Nabi sampai di Madinah ni, Mus'ab ni pergi mengajar agama dulu. Ustaz dah. Tuan-tuan. Dia tinggalkan kesenangan dia di Mekah tu. Masa tu Mekah lagi. Mus'ab bin Umair ni, dia ni mak dia orang kaya. Pakaian dia sentiasa pakaian mewah masa sebelum Islam lah, kan. Kalau orang tengok dia lalu, tak nampak dia, orang tahu dah ni Mus'ab bin Umair lalu. Sebab apa? Minyak wangi dia tu hanya keluarga dia je mampu pakai. Mahal. Tuan-tuan. Ada dah minyak wangi mahal dulu, tuan-tuan ni. Makna kaya. Tapi bila dia masuk Islam, dapat hidayah, mak dia potong semua, cut semua kemudahan tu. Mak dia tak setuju. Dia pula, dia kata, berkumpullah semua orang ke, berhala besar ke, orang besar ke, dia tak takut. Tapi dengan mak dia takut, kan. Tapi mak dia tahu juga akhirnya, kan. Jadi apa tadi, Mus'ab bin Umair ni, dia sebelum hijrah tu dia dah pergi dah. Dia pergi Madinah tu, dia dakwah tu, ramai yang masuk Islam tu, tuan. Hasil daripada perjanjian Aqabah, kan. Itulah orang Yahudi ni, kan. Orang Madinah, orang Arab, dekat Madinah tu ada Arab, Aus dan Khazraj. Waktu ada Yahudi, Bani Nadir, Quraizah, Qainuqa. Orang Arab ni tahu cerita Nabi baru akan keluar. Tahu. Dia agama sembah berhala, tapi dia tahu. Sebab apa? Dia dengar daripada orang Yahudi lah. Dalam kitab Taurat ada sebut, kitab Injil ada sebut. Dia dengar. Kan? Tapi dia ubah. Kalau dia ikut yang sebenarnya, macam Salman Al-Farisi masuk Islam. Sebab dalam kitab Injil ada sebut, kan, tentang kedatangan Nabi Muhammad ni. Tuan-tuan, tempat gayanya kita kena sambung sikit lagi, tuan. Tak habis lagi huraian ini. Jadi Tuan Bilal sila azan dulu.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'thu maqaman mahmudan. Baik tuan-tuan, itulah kata Mus'ab bin Umair ni dia pergi berdakwah ke Madinah tu. Dia dakwah ramai, dia pandai. Dia dakwah yang pembesar-pembesar tu. Jadi anak buah pembesar ni ikut masuk Islam. Dia banyak kabilah lah di Madinah tu. Yang besar tu Aus Khazraj, ada banyak kabilah lagi. Keturunan-keturunan tu. Dan dia menghadapi bahaya kat lah. Ada yang nak serang dia, nak apa. Yalah, dia bawa ajaran Islam, melawan agama-agama lama-lama, agama berhala dan sebagainya, tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, kita ni tinggal di Malaysia ni, di Semenanjung. Kadang anak kena tukar ke Sabah, Sarawak, kan? Khususnya bahagian agama lah. Tak agama pun ramai yang pergi berdakwah kat sana pun, sebab dia asal Semenanjung ni pandai agama.
Ya. Jadi tak payahlah kita pergi naik bangunan KPM turun naik nak suruh anak tak pergi sana, biar dia pergilah berdakwah sana. Tuan. Sana dahaga memerlukan dakwah ni kan. Ustaz ni boleh cakap lah sebab apa. Saya pun pernah kena tuan kan. Nak sampai ke situ KL Kuching naik buat terbang, Kuching ke Miri, Miri ke Limbang, 3 kali buat terbang. Tak sampai lagi. Naik bot pula sekali baru sampai. Tuan kan. Jadi keadaan masa tu memang memerlukan sangatlah tuan. Saya pergi malam Jumaat, sampai sana tu malam Jumaat. Maka ramailah orang datang ke masjid. Kata bagus ni. Orang sini berjamaah. Malam besok tak ada. Sampai malam Jumaat minggu depan baru ada pula. Hari Jumaat pun tak ada. Semalam Jumaat pun tak ada. Tapi sekarang bagus tuan. Selawat bagus, Sabah pun kuat. Dulu-dululah tahun 80-an kan. Lepas tu dan kalau kita tak pergi, siapa nak yang dakwah tuan kan? Kalau patutnya ustaz ni sampai ke situ dia berdakwah. Kalau tak pergi kan, kewajipan berdakwah tu kita dah tinggalkan, biarlah pergi Sabah Sarawak tu kan. Dia satu je, dia ada kata nak pergi Sarawak ni banyak ilmu, kita kena ada ilmu. Saya cari ilmu macam-macam tuan kat kampung saya sebelum pergi. Tapi ilmu yang paling bagus sekali senang aja. Ada satu perkataan ilmu tu, ejaannya 4 huruf aja. BAIK, baik, ilmu baik. Kita baik dengan orang-orang baik lah kita sana tuan kan. Jadi banyaklah kita alhamdulillah boleh buat perubahan mengajinya, solat berjamaahnya, solat Jumaat, alhamdulillah macam-macam kita boleh buat tuan. Jadi dia pun suka bila kita berdakwah ni, orang sana pun suka. Jadi Mus'ab bin Umair ni dia pergi berdakwah, termasuklah tadi Sa'ad bin Mu'az masuk Islam dengan dia. Tapi Mus'ab bin Umair ni dia syahid juga. Peringkat awal dia syahid dah kan tuan-tuan. Itu hadis yang ke-17, cerita tentang Rumaisah nampak tanda kenabian, dan cerita tentang Sa'ad bin Mu'az dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni yang terkenal dengan dakwah dia lah tuan. Terkenal dengan dakwah, meninggalkan kemewahan keluarga, pergi berdakwah, tak tahu lagi untung nasib, tapi dia pergi berdakwah dan mendapat kejayaan lah kan. Nabi dikata sini, Nabi SAW ialah seorang yang mudah didekati oleh sesiapa sahaja, termasuk kanak-kanak, sama ada lelaki atau perempuan. Approachable lah Nabi ni kan, mudah didekati. Dah cerita dah tadi tuan-tuan. Jadi nak baca hadis seterusnya nanti kena hurai panjang pula. Asalnya setakat itu dululah untuk malam ini. Saya mohon ampun Allah Ta'ala dan minta maaf dari tuan-tuan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik datang Allah Ta'ala, apa yang lemah dan kurang datang daripada saya sendiri. Hakikat baru kedua kita tangguh majlis kita dengan ucap tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.